Tadi saya ada forward dekat bos. Ada orang tanya soalan. Saya dah send. Mic ada mic. Sebab kan tak dengar. Sekejap. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari Sabtu Hari Sabtu pukul berapa dah ni? Pukul 11.22. Baru fresh. Okey, soalannya, salam Abang Din. Nak tanya, betul ke untuk jadi peniaga perlu ambil pendinding, pelaris? Sebab banyak sangat saya dengar macam tu. Pendinding. Kita faham dululah. Pendinding tu apa? Pelaris itu apa? Pendinding ni kalau kita fahaman saya lah untuk melindungi diri kita sendiri kan. Tetapi sebenarnya pakai baju pun pendinding kan, pakai seluar pun pendinding kan. Dia ada dua, kita kena faham dalam hidup kita ni, kita faham tentang teknikalnya dan tentang perkara-perkara gaib. Kita kena percaya kewujudan makhluk-makhluk gaib, kewujudan benda-benda yang tidak nampak. Ada orang kata kalau kita faham pelaris ni, kita guna jin untuk memanggil orang datang. Banyaklah kisah-kisah dulu. Kalau tengok siri-siri bercakap dengan jin. Kalau orang lalu tu, jin tu tak nampak tapi dipanggil orang. Masuklah, masuklah. Tetapi bagi saya, pemahaman saya dan apa yang saya praktikkan selama ini, saya percaya kewujudan itu semua. Tetapi yang paling penting ialah dalam bisnes kedai makan wajib ada pelaris. Tetapi pelaris itu bukan jin. Dia ada dua tau. Satu ilmu hitam, satu ilmu putih. Ilmu hitam kita tolak tepi, kita percaya kewujudan dia. Tetapi macam mana kita nak menggunakan ilmu putih? Ilmu putih yang melariskan kedai makan kita. Saya boleh share dalam saya sebut 4 lah. Saya tak tahu, saya harap Aina nanti remind saya balik. Saya ada 4 pecahan kategori yang saya fikir sesuai untuk menjawab soalan ini. Yang pertama ialah memahami sistem. Sistem tu apa? Bila kita faham pasal sistem, kita akan lebih mudah bekerja. Okay, ini antara sebahagian sistem. Kalau kita kena ingat, dalam sistem kedai makan ni dia ada pecahan 6. Kita kena ada tim, kita kena ada produk, kita kena ada tim, kita kena ada sales marketing, kita kena ada admin, kita kena ada purchasing dan lain-lain. Dia ada satu bulatan tu penuh kan. Itu adalah antara sistem. Ikut saya je. Ini antara sistem yang kita gunakan. Kita ada staff yang ramai di sini. Untuk kita memenuhi keperluan yang kita ada. Di sini kita ada 2 stall. Ada ayam sana, ada ayam sini. Macam saya sendiri, satu khas untuk bungkus dan satu khas untuk dine-in yang kita praktikkan. Dan mereka ada posisi masing-masing, ada kerja masing-masing, waktu ramai bila, waktu tak ramai macam mana, dan mereka sudah faham. Dan kebanyakan staf-staf saya di sini bekerja dah setahun lebih, 2 tahun, dan ada 3 tahun, dan ada 10 tahun. Okay, come. Alright. Saja nak tengok sup kaki ayam. Ini sup kaki ayam yang memang kita bagi percuma. Sebab hari ni hari Sabtu, saya haraplah doa semoga ramai orang pelanggan-pelanggan kita dan saya sediakan seperiuk penuh. Habis je kaki ayam ni, kita akan terus lagi lah. Baik, memahami sistem yang macam mana. Kita kena faham bahawa satu perjalanan itu dia ada stage dia. Saya ambil contoh lah. Ambil contoh semua orang yang akan mengalami benda ni. Contoh, anda dijemput oleh orang sahabat-sahabat lama untuk menghadiri perkahwinan. Anda berada di Kuala Lumpur dan sahabat anda tu berada di Kedah. Pertama,
anda kena berniat nak pergi ke tidak. Orang jemput kita ni, nak pergi ke tidak. Bila nak pergi ke tidak, kita decide untuk pergi. Jadi apabila kita decide untuk pergi, itu niat kita tadi tau. Kemudian kita pun, okey, pada hari yang tertentu kan kita pun pergi. Kita mandi, bersiap, turun rumah, start kereta. Start kereta. Kita bawa kereta melalui jalan-jalannya. Kemudian apabila sampai di sana, kalau ada simpang, ada lampu isyarat, kita berhenti. Kemudian kalau kita boleh memilih juga nak ikut highway atau kita nak ikut jalan lama. Bila penat kita berhenti dan kita teruskan perjalanan kita sehinggalah sampai ke matlamat kita untuk menghadiri majlis perkahwinan itu. Bila kita sampai ke majlis perkahwinan itu, maka selesailah tanggungjawab kita. Tapi faham balik nah. Pertama, niat kita nak pergi. Kedua, bila kita start kereta, kita kena ada ilmu bawa kereta. Kita kena belajar dulu bawa kereta. Barulah kereta itu boleh bergerak. Di samping kita menguasai ilmu bawa kereta, jalan raya kan dia ada undang-undang. Bila ada undang-undang, kita kena ikut undang-undang itu apa. Dan kita boleh memilih haluan sebelah jalan kampung tanpa membayar tol, dan kita juga boleh memilih jalan lurus. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya orang, kat mana, macam mana nak pergi ke tempat ini, ke mana nak pergi tempat ini. Dan kita boleh memilih jalan pintas dan kita boleh memilih jalan yang berliku-liku. Tetapi zaman sekarang, kita dah ada teknologi, kita boleh pakai handphone, kita guna Waze. Apa yang ini semua yang saya sebutkan tadi? Ini adalah kenderaan kita untuk pergi. Pengetahuan kita adalah ilmu kita dan akhirnya kita sampai ke matlamat kita. Itu konsep. Itu adalah satu sistem yang telah lama sebenarnya. Sama juga contoh pasangan yang nak berkahwin tadi. Contoh, saya sebut yang pertama nak pergi nak berkahwin, yang kedua ialah yang pasangan nak berkahwin tadi. Saya ambil contohlah A dengan B nak berkahwin. Tetapi cinta mereka terhalang. Matlamat nak kahwin, cinta terhalang. Dia ada dua tau. Dalam hidup kita, ada satu kita panggil dia titik point yang akan menggerakkan kita ke satu lagi haluan. Okey? Kita bercinta, nak kahwin, ada satu titik lagi. Kalau dihalang, kalau kita memilih untuk berkahwin, dia akan membawa kita ke haluan ini. Kalau kita memilih untuk tidak berkahwin, dia akan membawa kita ke satu haluan lagi. Kita akan kecewa, kita akan apa. Sila Kak. Sila. Tak apa, silakan. Jadi, ini adalah sistem yang kita faham. Ilmu pelaris. Bila kita faham tentang sistem, so itu adalah ilmu putih pelaris kedai makan. Nombor dua yang paling penting yang kita kena tahu. Kita nak tengok ramai dah orang. Okey, masih belum ramai. Baru pukul 11 pagi, tak apa, kita berada di sini. Nombor 2 ialah circle. Ini faham tak? Circle. Kita kena berada dalam satu circle yang betul. Sebab apabila kita memilih circle yang betul, mereka ini adalah shortcut untuk kejayaan kita. Saya ambil contoh. Saya telah memulakan perniagaan ini dah 20 tahun. Dan ada seseorang anak muda yang ingin memulakan perniagaan ini. Kalau dia bermula sendiri, tanpa circle yang betul, tanpa mentor yang betul, dia akan mengambil masa 20 tahun untuk menikmati kejayaan itu. Tetapi kalau dia berfikiran lebih matang dan dia berjumpa dengan circle-circle yang betul, maka dia ada jalan yang lebih mudah, shortcut untuk menikmati kejayaan. Mungkin saya mengambil masa 20 tahun, tetapi mungkin dia akan mengambil masa 5 tahun. Kan ada jalan shortcut. Ini pentingnya Waze tadi semasa kita daripada Kuala Lumpur ke Kedah. Saya rasa andainya lah kamu memulakan bisnes di mana-mana tempat sekalipun, cuba lihat balik. Mana-mana kedai makan, restoran yang memang ramai
ramai pelanggan-pelanggan yang pelanggan tidak putus-putus. Cuba pergi di sana, bukan sekadar pergi untuk makan. Cuba ambil masa untuk mengenali siapakah pemilik restoran atau kedai itu. Kita impitlah dia. Tanyalah dia. Hari pertama mungkin dia tak layan, mungkin dia sibuk. Tetapi akhirnya dia akan membuka cerita, memberitahu rahsia-rahsia apa yang dia buat. Jadi kita follow. Okay, mungkin orang ini macam ni, mungkin orang ini macam ni, mungkin orang macam ni. Sebab saya rasa orang-orang yang berjaya, dia tidak akan lokek ilmu. Kenapa pula dia nak lokek dengan ilmu-ilmu dan kesenangan yang dia miliki? Sebab apabila dia sudah berjaya, inilah masa dia untuk kembali memberi. Okey? Berkawan dengan seka-seka yang betul. Itu nombor 2. Nombor 3 ialah teknologi. Kita faham apa itu teknologi. Kita jangan menganggap teknologi itu menyusahkan, jangan menganggap teknologi itu melalaikan. Sebenarnya kalau kita ada 10 orang pekerja sekalipun, jadikan handphone ini pekerja kita yang ke-11. Sebab ini sangat penting. Ini zaman teknologi. Okey, dalam ni ada apa? Ada WhatsApp grupnya, ada FB-nya, ada TikTok-nya, ada apa lagi? Apa lagi Ana? WhatsApp-nya, IG-nya, macam-macam lah. Jadi kita mencari aplikasi ataupun teknologi yang akan membantu kita dalam bisnes kita. Lalu Syapon, biasalah waktu kita bercakap ni lah nak lalu. It's okay. Jadi sebenarnya dalam teknologi ini kita kena faham juga macam mana kita nak menjual, menggunakan teknologi untuk marketing produk kita. Produk kita tadi yang dah berada dalam sistem yang pertama tu tadi ya. Dan kita sistem yang ketiga ni adalah teknologi. Marketing ni dia ada satu tau. Dia ada marketing setempat yang hanya 3 km saja. 3 km ni adalah untuk kita buat sale hari-hari. Tetapi ada juga yang 10 km kan agak jauh. Orang agak jauh ni dia akan datang tempat kita sekali-sekali tau. Untuk melintah, dia kena melintah beberapa kedai lagi. Dan ada juga yang sampai 20 km, 30 km. Dia lalu lagi. Kan? Tak apa. Dan kalau produk anda tu hebat, kenapa tidak marketkan di satu Malaysia? Contoh, sebut nama saya lah, tak nak dengar. Contoh, orang Malaysia bila turun ke KL wajib cari di nasi ayam. Kenapa? Sebab kita sedang berusaha untuk menjual dua benda. Satu brand tentang kita, satu brand bisnes kita. Sebab tu saya nak nasihatkan kepada, bukan nasihat lah, siapalah saya nak nasihat orang kan. Saya nak share kepada semua pengguna media sosial semua. Kalau kita post sesuatu dalam kita punya personal, kita jangan cerita pasal keburukan orang. Kita jangan salahkan, oh orang gini macam ni. Kita jangan salahkan orang ini gini. Orang tak suka tau. Dan kalau kita menyalahkan orang, adakah kita ni, kita rasa kita je betul. Kita kutuk orang ni, jadi orang tak suka. Jadi orang kata siapa tu? Sebab kita sebelum kita menjual produk kita jual diri kita dulu. Fahami maksud menjual diri itu. Okey. Sebab seterusnya, di samping ada circle, memahami ini semua tadi, yang keempat. Ini yang paling penting lah. Setelah kita melakukan semua, memahami sistem, kita berjumpa dengan circle yang betul, menggunakan teknologi, ada kuasa yang lebih luar biasa. Ketiga-tiga benda yang saya sebutkan di awal tadi ialah bersifat teknikal. Yang keempat yang paling penting ialah tawakal. Tawakal dengan doa. Doa adalah satu benda yang sangat luar biasa. Setelah kita melakukan ini semua, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku. Moga hidup aku dipermudahkan. Dan kita serah pada dia. Akhirnya kita berserah pada dia. Sebab kita hidup, kita bernafas, kita dapat sampai ke Kedah tu tadi, kita dapat berkahwin di yang satu tadi tu adalah atas izinnya.
kata-kata saya yang keluar pagi ini pun adalah atas izinnya. Dan tuan-tuan yang melihat saya bercakap pada pagi ini pun adalah atas izinnya. Jadi, kesimpulannya, fahami 4 perkara ni: sistem, circle, teknologi, tawakal kepada dia, dan insya-Allah kita berada di landasan yang betul. Jadi untuk menjawab soalan tadi, adakah kita perlukan pendinding, adakah kita perlukan ilmu pelaris? Saya rasa saya dah cuba untuk menjawab, harap faham. Jadi kalau katalah untuk lebih detail semua, sudah tentu apabila kita berjumpa ataupun berpeluang bersembang, dia akan pergi kepada lebih deep lagi. Jadi saya sebenarnya, kenapa saya buat benda ni semua? Sejak PKP, saya berjumpa dengan ramai pengusaha-pengusaha restoran, ramai pengusaha-pengusaha kedai makan yang berada dalam kecelaruan, berada dalam kemurungan, ramai sangat. Saya membantu mereka secara personal. Saya bercerita, saya ni semua, dan alhamdulillah ada perubahan yang sangat banyak. Waktu PKP kita tak boleh buat apalah sebab ramai makan. Tetapi bila keadaan dah kembali normal, hari ni alhamdulillah, kalau daripada sale 200-300 sehari, ada yang dah boleh dapat 3-4 ribu sehari. Kalau sale dah waktu tu dah 3,000, hari ni 6 ke 7,000 sehari. InsyaAllah. Saya bukanlah nak berbangga diri, tapi saya ingin berceritakan yang real. Bila saya berkongsi secara bersemuka, tidak ramai yang dapat. Jadi saya fikir, okey, tak apa. Mungkin hari ini untuk masanya untuk aku berkongsi secara online. Semoga lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. Sebab matlamat saya satu je. Matlamat saya ialah, andainya hari ini tuan-tuan berniaga gerai, saya nak dalam 3 tahun nanti tuan dah ada restoran. Kalau hari ini berniaga restoran, beberapa tahun lagi akan ada restoran-restoran. Itu terpulang kepada kita. Baik, moga dapat sesuatu, moga rezeki kita mengalir hari ini, dan kepada siapa-siapa yang nak makan nasi ayam, jemput datang ke di Nasi Ayam Panai Indah, di Nasi Ayam Kajang, dan di Nasi Ayam Jemput.